Baik, bertemu kembali. Malaysia Digital Economy Corporation atau Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC merupakan agensi milik kerajaan yang bertanggungjawab menguruskan koridor raya multimedia MSC Malaysia sebagai kawasan industri dan perdagangan teknologi bertaraf dunia di Malaysia. Ketika negara berdepan ancaman COVID-19 dan cabaran ekonomi global, MDEC dilihat antara cabang utama kerajaan membawa negara ke era industri baru, industri digital. Jadi bagi mendapatkan perincian terbaru, kita akan bersama pengerusi MDEC Datuk Dr. Rais Hussein Mohamed Arif dalam talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, baik Doktor. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi, kami di Bernama TV rasa tidak terlambat mengucapkan tahniah ya kepada Doktor atas pelantikan sebagai pengerusi MDEC. Ya, terima kasih. Ia adalah satu tanggungjawab yang besar untuk memacu transformasi industri digital negara. Ya, baik Dr. Rais. Dr. Rais merupakan seorang pakar dalam industri 4IR dan apa yang Doktor harapkan dalam mentransformasi industri digital negara kita ini? Adakah Malaysia kini berada dalam landasan yang tepat dalam era revolusi industri 4.0 ini? Silakan Doktor. Apabila kita bercakap mengenai transformasi industri digital negara seperti yang telah saya selalu tekankan dan war-warkan sebelum ini, terdapat keperluan untuk mewujudkan Malaysia 5.0 melalui teknologi 4IR. 4IR maknanya Fourth Industrial Revolution. Malaysia 5.0 ini merupakan peluang untuk merancang pelan tindakan secara proaktif dalam menggabungkan dunia fizikal dan digital bagi mengatasi cabaran sosial, meningkatkan produktiviti dan wujudkan pasaran baru. Kita nampak apa yang telah berlaku baru-baru ini, COVID-19 telah melonjakkan the importance ataupun kepentingan 4IR dalam memacu industri negara. Dasar 4IR nasional diperlukan untuk mencipta naratif baru bagi Malaysia dalam membina negara yang mengamalkan ekonomi inovasi agar dapat bersaing dalam dunia teknologi serta berfungsi sebagai springboard, batu loncatan untuk ASEAN dan menghubungkan Asia Timur, Tengah, Afrika, dan jangan kita lupa 1.8 bilion penduduk Islam seluruh dunia. Malaysia mempunyai satu advantage dalam keadaan ini. Ya, baik Dr. Rais. Saya nak tahu juga, apakah sebenarnya peranan ekonomi digital dalam era revolusi industri 4.0 ini? Mungkin ada lagi segelintir masyarakat yang masih tidak faham ya tentang ekonomi digital ini. Mungkin Dr. boleh kongsikan perinciannya. Ya, walaupun terdapat segelintir masyarakat yang belum ataupun kurang faham tentang konsep ekonomi digital, tetapi disebabkan COVID-19 yang baru-baru ini, terdapat keperluan mendesak untuk mereka memahami dan mengadaptasi ekonomi digital ini. Saya selalu bagi tahu kalau kita tidak embrace 4IR ini, maka kita akan ketinggalan dalam keadaan ekonomi yang tidak beberapa bagus sekarang ini ya. Ekonomi digital mempunyai peranan yang besar dalam sejenis aspek, segala jenis aspek ya. Perniagaan, ekonomi, gaya hidup melalui sokongan teknologi yang sedang meningkat ya. Baik naik seperti kita selalu dengar blockchain, kita selalu dengar AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, robotik, di mana semuanya merupakan alat yang penting untuk menerajui ekonomi digital Malaysia 5.0 ini. So we have to be proactive. We need to understand that 4IR is here to stay and it will bring us to the new era. Baik Doktor, kalau kita perhatikan juga ya, Malaysia ini juga masih dilihat banyak bergantung kepada tenaga luar dalam industri 4.0 ini. Apakah Dr. Rais melihat perlu ada perubahan dan juga mungkin penambahbaikan dalam dasar pendidikan negara mengikut keperluan era revolusi industri 4.0 ketika ini Doktor? Sebenarnya kita Malaysia ini mempunyai banyak pakar-pakar dalam industri 4.0. Kalau saya lihat kepada resources yang terdapat dalam MDEC yang baru saya ambil alih 4 hari ini hari yang keempat saya di sana, saya nampak banyak pakar-pakar yang boleh menolong dan memboleh usahakan
adaptasi 4IR. Tapi memandangkan sektor pendidikan ketika ini sangat memerlukan platform. Cuba ingat ya, baru-baru ni kita belajar semua e-learning. Dan banyak sekolah, universiti dan sebagainya mempunyai cabaran-cabaran tertentu untuk mengawal selia pembelajaran dalam talian. Oleh kerana mungkin mereka tidak bersiap sedia dengan apa yang perlu untuk menjalankan pembelajaran dalam talian. Dan kita mempunyai banyak platform, EduWeb TV, Google Classroom dan sebagainya. Namun masih terdapat pelajar yang kurang bernasib baik. Ya. Kita ada yang pelajar yang duduk di kawasan akses internetnya yang tidak berapa baik, kos internet ataupun kos peralatan yang tinggi dan sebagainya. Ini memerlukan satu kajian yang lebih mendalam supaya dalam keadaan-keadaan sebegini kita tidak akan lagi hadapi cabaran-cabaran sebegini untuk kita melaksanakan pembelajaran dalam talian. Baik Doktor, saya melihat laporan MDEC menjangkakan pertumbuhan sebanyak 20% dalam sumbangan e-dagang kepada ekonomi digital tahun ini, walaupun kita tahu sekarang ini negara kita ni dilanda wabak COVID-19 dan sekarang ini kita dalam fasa PKPP pula. Bagaimana Doktor melihat MDEC ini bagi memastikan bahawasanya e-dagang ini akan terus berkembang dalam mencapai jangkaan itu, Doktor? Ia dapat dilaksanakan dengan memastikan ciri privasi dan keselamatan pengguna di dalam platform e-dagang diutamakan. Ini penting kerana kepercayaan adalah segalanya. Kalau kita lihat bila mana seseorang itu mahu membuat apa-apa transaksi dalam internet, mereka selalunya khawatir tentang kebocoran maklumat dan keciciran maklumat dan sebagainya. So, benda-benda begini perlulah kita tekankan. Keselamatan yang terbaik untuk melakukan transaksi yang ini penting. Dengan atau tanpa krisis, jika kita ingin berhijrah kepada ekonomi berpendapatan tinggi, ekonomi berasaskan pengetahuan, knowledge based economy, perlu menjadi visi kepada wawasan kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama telah diwar-warkan sebelum ini. Oleh itu, kita perlu menyokong inovasi, melatih tenaga kerja, iaitu meningkatkan kemahiran. We need to upskill the workforce dan memberi insentif kepada pelaburan terutamanya untuk platform e-dagang ini. Kita baru-baru ini tahu bahawa peratusan pengangguran akan naik, selalu naik dan kita harus melihat lebih dekat, lebih rapi bagaimanakah kita boleh menolong mereka-mereka ini untuk mendapatkan pekerjaan dalam keadaan suasana begini. Dan saya rasa e-platform yang banyak telah dibuat oleh MDEC ni dapat membantu meringankan beban yang mereka ada sekarang oleh kerana kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ya, betul-betul Doktor. Sebab kita perhatikan juga ya, industri PKS ini banyak memberi sumbangan ekonomi kepada negara kita kan. Dan MDEC juga menggalakkan semua perusahaan sama ada kecil ataupun besar untuk memanfaatkan ekonomi digital ini. Namun kalau kita perhatikan bagaimana dengan pengusaha PKS yang tinggal di luar bandar dan mungkin juga terdiri dari golongan yang kurang pengetahuan tentang dunia digital ini. Dan adakah akan berlaku jurang nanti Doktor? Dan satu lagi, bagaimana pihak MDEC memastikan semua ini tidak tertinggal, Doktor? Kalau kita melihat kepada polisi-polisi kerajaan ni, memanglah dalam membina suatu dasar ni, kerajaan tidak pernah meminggirkan masyarakat di luar bandar. Ya. Inisiatif kerajaan kebiasaannya akan meliputi kawasan luar bandar bagi mencapai wawasan negara yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik. Bagaimanapun, ialah ada masalah-masalah yang tertentu untuk menyampaikan keberkesanan program-program ini di kampung-kampung. Baru petang tadi saya banyak berbincang dengan pegawai-pegawai saya di MDEC. Bagaimanakah kita dapat membawa cerita-cerita ini yang dapat membantu mereka di kawasan kampung, di kawasan pinggir bandar, supaya mereka juga dapat menikmati perkembangan dasar 4IR ini dan dapat enable them to do what they need to do to survive. Kita tahu kita dalam fasa survive dan recovery selepas plan COVID ni.
Dan masalah COVID ini is not settled yet. Belum lagi kita dapat vaksin lagi. Dan kita harus masih lagi bersiap sedia untuk navigate through the problem. So, dalam keadaan ini, MDEC perlu memainkan peranan yang cukup penting, yang cukup amat penting untuk kita menyampaikan dan memberi cerita-cerita sukses menggunakan digital economy untuk semua. Because perkara ini untuk semua, bukan untuk segelintir masyarakat saja. Ya, baik. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ais ya di atas segala buah fikiran dan juga maklum balas berkenaan dengan industri 4.0.